Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cikgu harap semua sihat pagi ni. Okay, nampak tak cikgu punya skrin? Modul 5 hari ni. Ya bisa aja. Nampak ya, nampak. Nampak Okay, so kita tengok hari ni tajuk baru. Modul 5 perakaunan untuk syarikat berhad menurut share. So hari ni kita nak belajar tentang share ataupun saham. Okay, kita tengok dulu standard kandungan dia. Okay, sepatutnya modul ini mengandungi standard kandungan yang berikut. So, kita akan belajar pengenalan kepada syarikat berhad menurut share. Kemudian jenis modal dan terbitan share, equity pemilik syarikat berhad menurut share serta dividen tunai. So, ada 4 benda je lah yang nak belajar. Okay, kita tengok sedikit pengenalan dia nak cerita tentang apa ni. Di mana dia kata syarikat ni adalah satu badan ataupun satu entiti yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Okay, itu maksud syarikat. Maknanya satu badan atau satu entiti yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu. Okay, di mana mereka menjalankan aktiviti perniagaan, tujuan dia saja nak memperoleh keuntungan. Jadi siapa pemilik dia? Pemilik syarikat ni ialah pemegang share. Okay, yang pegang share dalam tu dikira sebagai pemilik. Okay, dari segi undang-undang dia kata, syarikat ni ialah satu badan yang sah dan terpisah daripada pemiliknya. Satu badan yang sah, kemudian dia terpisah daripada pemiliknya. Liability pemegang share, liability ni maknanya tanggungan hutang. Pemegang share syarikat terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan. Maknanya mereka akan menanggung hutang setakat jumlah modal yang mereka labur. Kalau mereka labur 1,000 je lah. Syarikat boleh memiliki harta, boleh membuat kontrak, boleh mendakwa dan boleh didakwa. Okey, 4 benda ni. Okay, dia boleh nak memiliki harta, nak membuat kontrak boleh, dia nak dakwa orang boleh dan dia boleh didakwa oleh orang lain juga. Okey, jadi kita pun nak tengoklah dalam ni apa cerita mengenai syarikat ni. Jadi kita tengok gambar yang pertama, syarikat khidmat jasa berhad. Masih ingat kita belajar syarikat terbahagi kepada 2, ada syarikat awam berhad, ada syarikat sendirian berhad. Kita tengok yang pertama ini syarikat khidmat jasa berhad. Okay, yang kedua, yang ketiga, ini gambar share lah ni. Saham. Sekejap, soalan cikgu. Kita belajar lagi ni. Sepatutnya hari ni kita sambung kan? Chuan Jun, sampai kat mana Chuan Jun? Sudah sampai 5.1. 5.1 dah? Okey, so kita pergi 5.2. Yang ini sepatutnya. Okey, tak apalah, tadi ulang kaji balik je lah. Okey, 5.2. Jenis modal dan terbitan share. Okay, standard pembelajaran, murid boleh menerangkan jenis modal share. Semua jenis modal ni dia ada beberapa jenis. So, kita tengok dulu modal syarikat dulu. Okay, modal syarikat diperoleh daripada mana? Iaitu daripada terbitan share. Apabila kita terbitkan saham tadi, share tadi, maka dapatlah modal kepada syarikat. So, share-share yang diterbitkan tidak mempunyai nilai tara, di mana harga se-share yang diterbitkan ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat
berdasarkan nilai sebenar syarikat, net worth of company. Maknanya harga satu share saham tadi ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat. Okay. Jadi harga se-share boleh berubah bergantung kepada prestasi syarikat. Harga se-share terbitan kali pertama mungkin berbeza dengan harga se-share terbitan berikutnya. Okey, itu bergantung kepada prestasi syarikat lah. Okey ke tak okey. Untuk membuat pertimbangan, dia kata orang awam boleh mengakses maklumat penyata perakaunan syarikat di SSM bagi memastikan harga se-share yang ditawarkan adalah berpatutan. Itu modal syarikat. Kita tengok info tambahan sikit. Cikgu ada sebut harga se-share tadi kan. So harga se-share ni disebut juga harga di pasaran saham. Okay, harga share disebut harga di pasaran saham. Share juga kita kenali sebagai saham atau amanah. Okay, so dia ada 3 nama lah. Share boleh, saham boleh ataupun satu lagi amanah nama dia. Okay. So kita tengok dulu jenis modal share. Ada 2 jenis. Terbagi kepada 2. Yang pertama dia panggil share biasa. Yang kedua share keutamaan. So dalam bab ni kita nak main 2 share ni je lah. Share biasa, share keutamaan. Okay, so apa dia share biasa? Okay, share biasa, pemegang share biasa berhak menerima dividen hanya selepas bayaran dividen dibuat kepada pemegang share keutamaan sekiranya syarikat memperoleh keuntungan. So dia nak maklum sini, orang yang pegang share biasa ni, dia hanya berhak terima dividen selepas orang yang pegang share keutamaan dapat dulu. Tu pun sekiranya syarikat dapat keuntungan. Kesimpulannya pemegang share keutamaan lah lebih special sini. Okay. Pemegang share keutamaan dia dapat dividen dulu. Okay. Kalau ada untung barulah share biasa dapat. Okay. Kadar dividen yang diterima adalah tidak tetap dan bergantung kepada prestasi syarikat. Maksudnya kadar dividen tidak tetap. Okay, yang ketiga, pemegang share biasa mempunyai kuasa mengundi dalam mesyuarat agung tahunan dan dapat mempengaruhi pentadbiran syarikat. Jadi specialnya share biasa ni, inilah keistimewaan dia. Orang yang pegang share biasa dia ada kuasa mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. So bila dia ada kuasa mengundi dalam mesyuarat agung tahunan, automatik mereka dapat mempengaruhi pentadbiran syarikat. Okey. Itu share biasa. Okey, ini share keutamaan pula. Share keutamaan ni sebenarnya banyak keistimewaan dia lah. Yang pertama, orang yang pegang share keutamaan ni dia berhak menerima dividen terlebih dahulu berbanding pemegang share biasa. Okay, yang kedua, dividen yang diterima adalah pada kadar peratusan yang tetap setiap tahun. Maknanya setiap tahun memang dia akan dapat. Sebab kadar dia tetap. Yang ketiga, share keutamaan terdiri daripada beberapa jenis. Okay, antaranya share keutamaan bersifat kumulatif, bertimbun tambah. Ini jenis yang pertama share keutamaan. Nama dia share keutamaan bersifat kumulatif ataupun bertimbun tambah. Jenis yang kedua, share bersifat tidak kumulatif atau tidak bertimbun tambah. Dan satu lagi share keutamaan partisipatif. So sebenarnya ada 3 jenis share keutamaan kat sini. Okay, bersifat kumulatif, tidak kumulatif, selagi partisipatif. Okay, yang keempat, pemegang share keutamaan yang bersifat kumulatif, kumulatif saja, yang bertimbun tambah tadi, berhak menerima tunggakan dividen. So sekiranya ada tunggakan, tahun ni syarikat tak mampu bayar, tahun depan dia mampu, maknanya pemegang share keutamaan yang bersifat kumulatif tadi, dia berhak menerima tunggakan tu. Maknanya dapat double lah tahun depan.
Okay, yang kelima, pemegang syar keutamaan tidak berhak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. So yang ni sajalah yang tak specialnya syar keutamaan ni. Dia tidak berhak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Okay, boleh faham dua jenis share ni? Share biasa dengan share keutamaan. Okay, so kita tengok sikit dekat info tambahan. Okay, yang oren ni. Share boleh diterbitkan melalui dua cara. Okay, nak terbitkan saham tadi, dia ada dua cara. Yang pertama namanya terbitan bonus. Terbitan bonus. Apa maksudnya? Share terbitan percuma kepada pemegang share berdasarkan kepada bilangan share yang telah dimiliki. Ini terbitan bonus. Share terbitan percuma diberikan kepada pemegang share berdasarkan kepada bilangan share yang telah dimiliki. Yang kedua, terbitan hak. Terbitan hak. Yang ini diberikan kepada pemegang share untuk membeli share dalam syarikat. Biasanya lebih rendah daripada harga pasaran. Ini terbitan hak diberikan kepada pemegang share untuk membeli share dalam syarikat dan biasanya lebih rendah daripada harga pasaran. Okey, ini dua cara diterbitkan share. Okay, terbitan bonus ataupun terbitan hak. Yang penting kat sini kena ingat dua jenis share ni. Share biasa, share keutamaan. Dan item dalam ni pun kena ingat. Saya baca tadi share biasa ada 3 item ni. Share keutamaan ada 5. Ada 5 isi dalam dia. So biasanya ni yang ditanya dalam periksa. Okay, share biasa dapat apa, share keutamaan dapat apa. Jadi kena tahulah ni share biasa, share keutamaan. Okay, sekarang kita nak pergi ke standard pembelajaran yang seterusnya, di mana murid boleh menerangkan ciri-ciri share biasa dan ciri-ciri share keutamaan bersifat kumulatif. Okay. So sekarang kita nak masuk ciri-ciri share biasa dan share keutamaan bersifat kumulatif. So syarikat awam memiliki dua jenis modal share. Dua jenis modal iaitu modal share biasa dan modal share keutamaan. Okay. Jadi dia ada perbezaan antara share biasa dan share keutamaan yang bersifat kumulatif. Kalau perasan sama je macam cikgu baca tadi. Cuma yang ni dia pecahkan dalam kotak-kotak biar senang nampak. Okay. Jadi yang ni lah yang awak kena ingat. Okay. So yang ni kena ingat biasa yang ni lah yang ditanya dalam exam. Okay, ni ciri-ciri ni. Yang ni yang ditanya. Biasa keluar dalam peperiksaan. Dia akan tanya berikan perbandingan antara ciri-ciri share biasa dengan share keutamaan. So yang pertama kita tengok kadar dividen. Tadi pun cikgu dah cerita share biasa, kadar dividen tidak tetap. Share keutamaan, kadar dividen tetap. Okay, itu beza dia. Share biasa, kadar dividen tidak tetap. Share keutamaan, kadar dividen tetap. Okay, yang kedua, keutamaan pembayaran dividen. Okay, keutamaan pembayaran dividen. Siapa yang utama dia nak bayar dividen? Okay, tengok share keutamaan dulu. Menerima dividen terlebih dahulu daripada pemegang share biasa. Okay, share biasa pula, dividen hanya diberikan sekiranya ada lebihan daripada keuntungan syarikat setelah dividen share keutamaan dibayar. Okay, nampak beza? Pembayaran dividen share keutamaan diterima dulu daripada pemegang share biasa. Untuk share biasa, dia hanya akan terima dividen sekiranya ada lebihan daripada keuntungan syarikat setelah dia bayar dividen share keutamaan. Okay, yang ketiga, hak mengundi. Okay, siapa yang berhak mengundi? Share biasa. Share biasa mempunyai hak mengundi untuk melantik lembaga pengarah semasa mesyuarat agung tahunan. Okay. Ini hak mengundi ni sekiranya nak jawab dalam exam, dia mesti ada perkataan mesyuarat agung tahunan ni. Baru dapat markah. Okay, hak mengundi. Share biasa ada hak mengundi semasa mesyuarat agung tahunan. Kena sebut ke mesyuarat agung tahunan ni?
Okey, boleh hak mengundi? Mempunyai hak mengundi untuk melantik lembaga pengarah semasa mesyuarat agung tahunan. Okey, share keutamaan dia tiada hak mengundi untuk melantik lembaga pengarah dalam mesyuarat agung tahunan. Okey, yang ni ada hak, yang ni tiada hak. Okay, yang keempat, tuntutan atas aset syarikat semasa pembubaran. Siapa yang boleh tuntut ke atas aset syarikat semasa bubar? Okay. Kita tengok share keutamaan dulu. Share keutamaan berhak. Okay, berhak membuat tuntutan modal sekiranya syarikat dibubarkan. Okay, dia berhak ni membuat tuntutan modal, menuntut modal. Okay, manakala share biasa, tuntutan modal hanya boleh dibuat setelah tuntutan pemegang share keutamaan dan semua liability lain telah diselesaikan. Okay, nampak tak? Okay, dia boleh tuntut modal tapi setelah diberi dulu kepada share keutamaan dan semua hutang-hutang telah diselesaikan. Baru share biasa boleh tuntut. Okay, dan yang kelima, tunggakan dividen. Okay, tunggakan dividen. Siapa yang layak dapat? Kita tengok share keutamaan dulu. Tunggakan dividen akan dibayar kepada pemegang share keutamaan pada tahun perakaunan yang lain. Sekiranya pada tahun semasa syarikat mengalami kerugian. Maknanya macam cikgu cerita tadi lah, share keutamaan dia berhak ke atas tunggakan dividen. Okay. Kalau tahun ni tak boleh bayar, syarikat tak boleh bayar. Kalau tahun depan dia mampu bayar, syarikat keutamaan berhak ke atas tunggakan tadi. Tapi share biasa, kita tengok share biasa, tiada tunggakan dividen atau tidak bersifat timbun tambah, yang ni kumulatif. Maknanya tak ada tunggakan lah. Senang kita kata share biasa ni tiada tunggakan dividen. Okay, maknanya burn gitu je lah. Okey, ini 5 perbezaan ciri-ciri share biasa dan share keutamaan bersifat kumulatif. Kita info tambahan sikit. Pemegang share biasa berhak mengundi bagi memilih ahli lembaga pengarah syarikat. Especially kat sinilah dia berhak mengundi untuk pilih ahli lembaga pengarah syarikat. Okay, liability pemegang share. Liability ataupun tanggungan hutang pemegang share syarikat terhad kepada modal yang dilaburkan sahaja. Okey, tanggungan hutang untuk pemegang share syarikat terhad kepada modal yang dilaburkan sahaja. Okey, terhad setakat modal berapa? Maknanya tak akan ambil lah harta benda peribadi pemilik. Okey, setakat jumlah modal yang dilabur sahaja. So, ini gambar, kita boleh tengok gambar. Bursa Malaysia adalah tempat syarikat awam dijual beli. Ini contoh gambar dia. Okay, namanya Bursa Malaysia. Okay, nak tanya? Kalau tak ada, kita pergi seterusnya. Standard pembelajaran. Yang ni murid boleh mengira. Okay, sekarang kita nak masuk pengiraan dah. Murid boleh mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh. So soalan periksa salah satunya kat sini lah. Tadi yang dekat ciri tu ciri-ciri tu. Kemudian yang dekat sini, kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Jadi nak kena tahu formula kat sini. Apa dia modal diterbitkan dan berbayar penuh? Dia terbit kemudian dia bayar penuh. Maksudnya share yang ditawarkan kepada orang awam dan telah dibayar penuh. Itu dia maksud modal diterbitkan dan berbayar penuh. Share yang ditawar kepada orang awam dan telah dibayar penuh. Syarikat berhak menurut share yang baru didaftarkan akan menerbitkan share untuk memperoleh modal. Manakala syarikat yang sedang beroperasi pula boleh menerbitkan share untuk memperoleh modal tambahan. Boleh faham kat sini? So, syarikat berhak yang baru, syarikat berhak yang baru dia perlu terbitkan share lah untuk dapat modal. Kalau syarikat yang dah lama beroperasi,
dia boleh terbitkan share juga. Tapi untuk modal tambahan. Untuk dapat modal tambahan. Okay, tiada hak ditetapkan terhadap bilangan share yang akan diterbitkan. So, ikut pandai dia lah. So, ini rumus mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, rumus dia senang je. Modal diterbitkan dan berbayar penuh sama dengan bilangan share diterbitkan darab harga se-share. Okay, boleh ingat rumus tu mudah je. Bilangan share berapa dia nak terbit, berapa unit. Darab harga satu share, RM1 ke, RM2 ke. So, dapatlah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kita tengok contoh dia beri. Katakanlah mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh terbitan pertama. Mula-mula nak terbit ni. Okay, syarikat percetakan Berhad ditubuhkan untuk membekalkan bahan percetakan. Jadi pada 1 Mac 2017, syarikat percetakan Berhad menerbitkan 200,000 unit. Diterbitkan 200,000 unit. 8% share keutamaan pada harga RM RM2. Okay, nampak kat sini dia dah cover ni. Dia nak terbit berapa? So dalam unit ni lah namanya bilangan share. Okay, harga kat belakang ni RM2 ni, ini ialah harga se-share. Harga satu share. So nak cari lagi darab je lah. Okay. Dan 1,500,000 unit share biasa pada harga RM1 se-share. So share biasa dia nak keluar berapa? Iaitu 1,500,000 unit. Berapa harga satu share? RM1. So darab je lah. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Soalan kata kira modal diterbitkan dan berbayar penuh bagi share keutamaan dan share biasa. Okay. So dia kata kira. So bila kita kira, kita tunjuk satu-satu dulu. Kemudian kita jumlahkan dia. Yang kita jumlah tu namanya jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, kita tengok sikit cara nak kira dia. Okey, ini dia buat formula dulu. Modal diterbitkan dan berbayar penuh sama dengan bilangan share diterbitkan darab harga se-share. So yang pertama kita buatlah. 8% share keutamaan. Okey. Siapa tahu 8% ni benda sebenarnya? Tak siapa tahu 8% ni apa? Ada cikgu maklum tadi kalau perasan. Siapa tahu 8% ni apa? Share keutamaan. Share keutamaan betul. Tapi 8% ni apa sebenarnya? Boleh tangkap dah apa 8% ni? Okay. Inilah kadar dividen. Kan cikgu maklum ni kan? Share keutamaan kadar dividen dia tetap. Ni syarikat maklum dah ni. Ni dividen share keutamaan 8%. Nampak tak share biasa tak ada, dia tak maklum. Maknanya dia tak tetap. Okay. So maknanya kalau nampak kat depan share keutamaan ni ada peratus, 1%, 2%, 3%. Ni lah kadar dividen dia. Kita nak kira dividen lagi. Ni nilai dividen dia 8%. Okay. So 8% share keutamaan. Okay, cara nak kira kita tengok kat atas tadi dia nak terbit 200,000 unit. So 200,000 unit darab RM. Harga dia satu saham RM2. Darab RM RM2 sama dengan RM 400,000. Okay, kita kira pula share biasa. Share biasa, dia nak keluar berapa ni? 1,500,000 unit. So, 1,500,000 unit darab harga satu share RM1. So, darablah RM RM1. Sama dengan RM 1,500,000. So, soalan nak kira jumlah. Jadi, nak kira jumlah campur je lah nilai yang kita dah darab tadi. RM 400,000 campur RM 1,500,000. Jadi jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh ialah RM 1,900,000. Okey, boleh? Biasanya 2 markah kat sini. Okey, 2 markah. Okey, boleh buat sini? Senangnya ingat formula dia je. Bilangan share diterbitkan darab harga satu share. Senaraikanlah share keutamaan, share biasa, darab, lepas tu tambah. Dapatlah markah dia. Okey. Dan biasanya 2 markah di sini. Okey.
Kita tengok pula dia nak terbit kali kedua. Sama je cara pengiraan dia. Berdasarkan contoh 1 pada 31 Mei 2017, syarikat percetakan berhad tadi membuat terbitan share kali kedua kerana memerlukan modal tambahan. Jadi ni kena tengok yang nilai baru. Jangan tengok nilai lama. Tengok nilai baru pula. Syarikat telah menerbitkan 300,000 unit 8% share keutamaan. Nampak nilai lain dia nak terbit tu. Dengan harga RM2 satu share. Okay. Dan 1 juta unit share biasa pada harga RM1.50 se-share. Okay, nampak harga lain tu. Maksud ikut harga masa dia nak terbit tu dengan nilai dia nak terbit. So darab ikut nilai dia. Kira modal diterbitkan dan berbayar penuh pada tarikh tersebut. Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2017. Okay. So ini formula macam biasa. Modal diterbitkan dan berbayar penuh sama dengan bilangan share diterbitkan darab harga se-share. So ikutlah yang ni. So nampak tak? 8% share keutamaan. Okay, dia nak terbit berapa dia? 300,000. So 300,000 unit darab harga dia RM2. Darab RM2. Sama dengan RM600,000. Okay, share biasa. Kali ini dia nak terbit 1 juta unit. Jadi 1 juta unit darab harga baru RM1.50. So RM1.50. Sama dengan RM1.500.000. Jadi tambah dua nilai ni kita dapatlah RM2.100.000. Ini namanya jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh. So dapat 2 markah lagi kat sini. Okey, so dah 4 markah kat situ. Okay, oleh itu modal diterbitkan dan berbayar penuh bagi syarikat bersatu berhad bagi tahun berakhir 31 Disember adalah seperti berikut. Okey. 500,000 unit 8% share keutamaan. Okey, nampak dah ni 400,000 campur 600,000 sama dengan 1 juta. Okey, kita tengok atas mula. 400,000 campur 600,000. Okay. Ni maknanya dia combine. Dia combine. Ambil yang ni. Yang kali pertama tadi, 8% share keutamaan, dia dapat 400,000 kan. Kali kedua dia nak terbit 600,000. So dia campurlah dua-dua ni. Nilai ni. Okay, nampak sini. Ni dia buat kesimpulan ni. Kesimpulannya, bila dia nak terbitkan 500,000 unit, 8% share keutamaan, nilai yang pertama tadi 400,000 campur 600,000. Jadi RM 1 juta. Okey. Okey, boleh? 500,000 tu campur lah. Campur yang share keutamaan ni, unit dia ni. Unit campur unit. 200,000 unit campur dengan 300,000 unit. So dia jadilah 500,000 unit. Kemudian kita ambil nilai dia 400,000 campur 600,000. Dapat 1 juta. Okay, untuk share biasa pula, kita campur juga unit dia. Unit yang pertama 1,500,000. Unit yang kedua dia nak keluar 1 juta. Jadi 2,500,000. Kemudian kita ambil nilai dia sama dengan, kita ambil nilai jumlah yang kita dah kira tadi. 1,500,000 share biasa campur 1,500,000. So buat masuk dekat kesimpulan kat sini. Ni. So dapatlah RM 3 juta. Kemudian kita campur nilai yang baru ni. Okay, RM 1 juta campur RM 3 juta. So kita dapat RM 4 juta. Okay, boleh kat sini? Nak tanya? Yang penting kat sini, kena ingat formula. Nak cari modal diterbitkan dan berbayar penuh ialah bilangan share diterbitkan darab harga se-share. Dan senaraikan satu persatu. Senaraikan dulu share keutamaan. Kemudian share biasa. Lepas tu tambah jumlah dia. So dapat kat situ. Okay, nak tanya sebelum cikgu nak pergi ke standard pembelajaran seterusnya? Okay, so kita ke standard pembelajaran. Merekod terbitan share dalam jenaan. Jenaan ni penting selalu. Ada sokmo. Di mana-mana tajuk ada.
Okay, murid boleh merekod terbitan share dalam jurnal am. Okay, kita tengok dulu. Apa dia? Syarikat awam perlu memperoleh kebenaran daripada SSM, Suruhanjaya Security Malaysia, sebelum menerbitkan share. Ya, syarikat awam dia kena dapat kebenaran dulu daripada Suruhanjaya Security Malaysia sebelum nak terbitkan share. Ini syarikat awam. Setelah syarat terbitan share dipenuhi, syarikat akan menghebahkan kepada orang awam melalui prospektus untuk memberi gambaran kepada bakal pelabur mengenai prestasi syarikat. Okay, dah dapat terbit share, kena heboh lah, kena maklum kat orang awam. Nak maklum melalui apa? Keluarkan prospektus. Okay, ceritalah. Prospektus tu bila bakal pelabur baca, dia tahu macam mana prestasi syarikat tadi. So, ada 3 akaun saja yang terlibat dalam merekod terbitan share ni. So, 3 akaun ni je lah yang kena ingat. Okay. 3 akaun. Yang pertama, melibatkan akaun bank. Kan, dibayar duit masuk akaun bank. Yang kedua, tengok soalan. Kalau soalan nak dua-dua, maknanya kena ada dua-dua lah. Akaun permohonan share biasa kena ada. Akaun permohonan share keutamaan pun kena ada. Kesimpulannya, akaun permohonan nombor 2. Okay. Kena buat akaun permohonan. Nak mohon dulu. Sama ada nak mohon share biasa ataupun nak mohon share keutamaan. Yang ketiga, akaun modal. Akaun modal. Kalau ada dua-dua, maknanya dua-dua lah. Akaun modal share biasa. Akaun modal share keutamaan. Okay, boleh ingat? Tiga akaun. Akaun bank, akaun permohonan dengan akaun modal. Okay, sebelum kita pergi ke catatan terbitan share, kita tengok info tambahan sikit. Antara fungsi Suruhanjaya Security Malaysia, SC nama dia, Suruhanjaya Security Malaysia. So ada 3 ni, dia punya fungsi dia. Yang pertama, dia mengawal selia bursa-bursa, rumah-rumah penjelasan dan depository pusat. Yang kedua, mendaftarkan prospektus syarikat selain daripada kelab-kelab rekreasi tidak tersenarai. Dan yang ketiga, meluluskan terbitan bond. So, ini antara fungsinya yang kita kena tahu, sekadar tahulah. Okay. So nak tanya sebelum cikgu nak maklumkan cara nak rekod dalam jurnal am ni. Okay, tengok Ini kita nak rekod dalam jurnal am terbitan share. So ada 3 akaun tadi kan. So yang pertama kita nak rekod apa? Apabila share diterbitkan. So bila kita nak terbitkan share. So yang ni yang kena ingat sebenarnya. Bila nak terbitkan share, debit permohonan share, kredit modal share. Okay, nak terbit share ni, yang pertama mesti orang mohon. So debit permohonan share. Dan kredit lah modal dia. Modal mesti sentiasa bertambah. So kredit lah modal share. Okay. Ini bergantung kalau ada dua-dua share. So sini debit permohonan share biasa. Kredit modal share biasa. Okay, kalau ada share keutamaan, debit permohonan share keutamaan, kredit modal share keutamaan. Maknanya mesti ada nama kat sini lagi. Okay, kena sebut nama. Tengok soalan lah. Soalan kata, rekod dalam jurnal am, dia akan beri maklumat macam tadi. Dia nak terbitkan share apa. So sini kita rekod lah, debit permohonan share apa. Share keutamaan, share biasa. So kredit pun kena sama, modal share keutamaan. Kalau modal share biasa, kalau permohonan share biasa, modal share biasa. Okay, boleh ingat yang pertama? Rekod share diterbitkan. Debit permohonan share, apa dia? Kredit modal share, apa dia? Maksud cikgu apa dia ni? Share apa? Share biasa, share keutamaan. Okay, yang kedua, apabila wang diterima dan dibankkan. So, perniagaan dapat duit masuk dalam bank. Jadi duit bertambah. Debit bank. Kredit diterima, share apa? Kredit permohonan share biasa. Kalau diterima share biasa. Kalau diterima share keutamaan, debit bank, kredit permohonan share keutamaan. Jadi kena take note sikit sini. Permohonan share ni ataupun modal share ni dia umum. Tengok soalan. So kita kena namakan kat sini. Permohonan share apa? Share biasa, share keutamaan.
Okay, yang ketiga, apabila berlaku lebihan langganan. Okay, tiba-tiba terlebih langgan. So, debit permohonan share apa? Share biasa, share keutamaan. So, bila lebih kita kena pulangkan balik duit tadi. Maknanya duit keluar. Kredit lah bank. Okay, boleh ingat? So, ada tiga jenayah lah kat sini. Yang biasanya soalan ditanya nombor 1, nombor 2 ni lah. Nombor 3 jarang-jarang. Tapi kena ingat juga sekiranya ada dalam soalan. Okay. Yang pertama, bila share diterbitkan, so kita akan mohon, bukan kita mohon, pelanggan akan mohon. So, debit permohonan share, kredit lah modal share. Okay, boleh? Debit permohonan share biasa, kredit modal share biasa. Debit permohonan share keutamaan, kredit modal share keutamaan. Okay, yang kedua, tadi perniagaan dah terbit. So, sekarang ni perniagaan terima duit. Dapat duit, bukan perniagaan syarikat. Syarikat terima duit, kemudian awak masuk dalam bank. So, jadi duit dalam bank bertambah. Debit bank, kredit permohonan share biasa. Debit bank, kredit permohonan share keutamaan. Kalau ada dua-dua, kena buat dua-dua. Debit bank, kredit permohonan share biasa, satu. Debit bank, kredit permohonan share keutamaan. Okay, biasa soalan akan bagi dua-dua. Okay, dan yang terakhir, kalau ada lebihan langganan. Jadi duit akan keluar. So, debit permohonan share biasa, kredit bank. Debit permohonan share keutamaan, kredit bank. Okay, boleh ingat ni? Okay, dia ni je, awak kena ingat tiga ni. Ingat tiga ni boleh jawab dalam periksa, dalam ujian, latihan. So, kita tengok contoh. Okay, macam mana merekod terbitan share dalam jenayah? Kita nak syarikat nak terbitkan share ni. So, nak rekod dalam jenayah. Okay, syarikat Melati Berhad menjalankan perniagaan membekalkan cenderamata. Jadi, syarikat memerlukan modal untuk mengembangkan perniagaannya. Pada 10 April 2017, syarikat Melati Berhad telah menerbitkan 4 juta unit share biasa pada harga 5 sen se-share. Okay. Syarikat telah menerbitkan 4 juta unit share biasa pada harga 5 sen satu share. Dan pada 24 April 2017, semua share tadi telah dilanggan dan dibayar penuh. Soalan kata, kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Nampak tak? Pentingnya modal diterbitkan dan berbayar penuh. Dia kena kira dulu. Selepas kira dia, barulah boleh rekod terbitan share biasa ke dalam jenayah. Mana nak kena ingat dulu format dia, buat dia dulu, lepas tu baru kita rekod dalam jenayah. Okay, so kira dulu modal diterbitkan dan modal berbayar penuh. Soalan hanya beri share biasa. So kita kira share biasa je lah. Kalau dia beri dua-dua, kena kira dua-dua. Okay, modal diterbitkan dan modal berbayar penuh share biasa. Modal diterbitkan dan modal berbayar penuh share keutamaan. Tengok soalan. So yang ni share biasa je. So carilah modal diterbitkan dan modal berbayar penuh share biasa. So ingat lagi tadi formula unit darab harga satu share. So unit, kita tengok dia nak terbit berapa unit? 4 juta unit. So 4 juta unit. Harga satu share 5 sen. Darab 5 sen. So RM 2 juta. Okay, RM 2 juta. So 2 juta ni lah kita nak rekod dalam jenayah lagi. So penting kena kira dulu. Okay, so dapat 2 juta. Sekarang kita nak rekod dalam jenayah. So yang pertama ingat dulu format jenayah. Tarikh, butiran, debit, kredit. Sepatutnya ada satu lagi kat sini, folio. Tarikh, butiran, folio, debit, kredit. So dalam kerja kursus nanti, pastikan ada ruangan folio. Okay, tarikh, butiran, folio, debit, kredit. Walaupun folio tu tak isi apa-apa, tapi masukkan format dia kat sini. Sebelum debit ni ada ruangan folio lagi. Okay, tarikh, butiran, folio, debit, kredit. So debit RM, kredit RM. Okay, so kita nak terbit masih ingat lagi tadi? Debit apa, kredit apa? Apabila terbit, debit, yang pertama mesti mohon dulu. Debit permohonan. Kemudian yang ketiga, kredit mesti melibatkan modal. So dia nak terbit pada berapa bulan, tengok tarikh dia.
Jadi nak terbit 10 April 2017. So April 10 lah kat sini. Kita tengok 2017 April 10. Debit duduk tepi. Debit permohonan share biasa nilai yang kita dah kira tadi. 2 juta. Kredit anjak ke dalam sikit. Kesak dalam sikit. Nampak dia ada kosong depan ni. Kesak dalam sikit. Kredit modal share biasa. Letak dekat kredit 2 juta. So, jenayah mesti ada keterangan. Dia nak buat apa? Merekod terbitan share biasa. Tutup kurungan. Okay, boleh yang pertama, merekod terbitan. So, dia nak terbit share biasa. Share biasa kita buat sini. Debit permohonan share biasa, kredit modal share biasa. Okay, yang kedua, dia kata dia dah bayar penuh. Maknanya dapat duit lah. Kan kat sini kan. Pada 24 April, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Maknanya duit masuk kat sini. 24 April. So, April 24. Jenayah yang kedua. April 24, duit masuk. Debit bank. Berapa? Samalah 2 juta. Ingat nilai yang kita kira tadi penting tu. So, debit bank 2 juta. So, kredit lah permohonan share biasa. Kredit mesti anjak dalam sikit. Kredit permohonan share biasa. Dekat kredit 2 juta. So, mesti ada keterangan. Dalam kurungan, dia buat apa? Merekod penerimaan wang daripada terbitan share biasa. Tutup kurungan. Okey. Nampak tak? Biasa dua soalan ni lah. Okay. Lebihan kadang-kadang je ada soalan lebihan. Okey. So, boleh ingat ni? Yang pertama, merekod terbitan share, debit permohonan share biasa, kredit modal share biasa. Kemudian, kita terima wang telah diterbitkan dan dibayar penuh. So, duit masuk debit bank, kredit lah permohonan share biasa. Okay. So, nak tanya? Sebelum nak pergi seterusnya, nak pindah ke ledger ni. Daripada debit kredit tadi ya sebenarnya. Pindah ke ledger. Okay. Standard pembelajaran, murid boleh memindahkan catatan daripada journal am ke ledger. Okay. Berdasarkan contoh 3, rekodkan terbitan share ke dalam akaun berkaitan. Ni ada siapa yang tak pandai ni, cara nak pindah ni. Okay. Okay, cara nak pindah, senang je kalau dia duduk sebelah debit, ikut dia. Letak sebelah debit. Ambil tarikh, ambil jumlah. Butir dia mesti nama partner dia. Okay. Sekarang dia nak pindah apa dulu? Kita tengok sekejap. Akaun permohonan share biasa. Kita tengok akaun permohonan share biasa. Saya nampak tak permohonan share biasa duduk sebelah debit ni? Sebelah debit, kalau ledger mesti belah kiri kita. Belah kiri So letak belah kiri. Tarikh ambil je April 10. Nilainya 2 juta. Sebelah debit sebelah kiri. Butir nama partnernya. Siapa partner dekat sini? Modal share biasa. Kita tengok betul tak? Ni akaun permohonan share biasa sebelah kiri ni. Belah kiri tangan kita. April 10, 2 juta. Butir mesti partner kredit je tadi. Modal share biasa. Okay, sepatutnya tak salah dah ni. Okay. So, satu lagi. Dia ada 2 permohonan share biasa lagi. Satu lagi duduk belah kredit pada April 24 ni. Belah kredit, belah kanan kita. Rekod belah kanan. Okay, belah kanan awak. So, tarikhnya April 24. Nilainya 2 juta. Kita buka akaun permohonan share biasa. Butir partner kita. Siapa partner debit dia? Bank. So, letak bank lagi. Okay, kita tengok jawapan. Nampak? Belah kredit belah kanan. April 24. Nilainya 2 juta. Butir partner dia bank. Okay, faham? Okay, so settle akaun permohonan share biasa. Kemudian kita nak buka pula akaun modal share biasa yang April 10. Okay, modal share biasa belah kredit. So, bila kita buka lagi letak belah kanan belah kredit. Tarikhnya April 10. Nilainya 2 juta. So, bila kita buka akaun modal share biasa, butir dalam lagi nama partner dia. So, siapa partner dia kat sini sebelah debit? Permohonan share biasa. Okay, kita tengok betul tak? Ni, akaun modal share biasa belah kredit. Nampak belah kanan kita? April 10, 2 juta. Butir nama partner dia. Okay. Ledger ni ingat, catatan bergu. Butir dalam mesti partner dia. Kasih dia siapa? Kalau dia kredit, siapa kasih debit dia?
kasih debit dia permohonan share biasa. Okay, satu lagi account bank. So ni account bank. Nampak hidup belah debit ni? Tarikhnya April 24, nilainya 2 juta. Sebelah debit belah kiri tangan kita. Sebutir nak tulis apa? Partner dia siapa? Permohonan share biasa. Tulis nama partner je. Okay, kita tengok account bank. Okay, nampak account bank sebelah debit. April 24, nilainya 2 juta. Butir nama partner je. Permohonan share biasa. Okay, boleh belakang? Ini sebenarnya kalau tu sepatutnya pandai baca dah ni. Kalau bank ni debit, butir dalam ni permohonan share biasa ni automatic credit. Okay, sebab dia berpasangan ni. Bank debit, butir, partner ni mesti credit. Okay, nak tanya sebelum cikgu nak tengok contoh lain? Okay. Kalau senyap cikgu kira faham lah tu. Ataupun boleh tengok semula nanti. Okay, contoh yang kelima, merekod terbitan share. Ni gabung Tadi dia buat share kan. Sekarang ni dia nak gabung dua-dua share. Share biasa ada, share keutamaan ada. Okay, tengok macam mana kalau dia gabung. Syarikat Merpati Berhad menawarkan perkhidmatan penghantaran kargo. Pada 2 Mei 2017, syarikat telah menerbitkan 2 juta unit, 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share. Nampak ada 6%. 6% share keutamaan. Yang aku tanya dia, tadi 8% tak? Ni 6%. Inilah kadar dividen dia. Untuk soalan ni, share keutamaan ni kadar dividen ni memang tetap dah 6%. Ni dividen 6%. Okay, dia nak terbit 2 juta, harga satu share saham tu RM1. Dan dia nak terbit 3 juta unit share biasa pula pada harga 50 sen satu share. Okay, ni tengok tarikh tu 2 Mei. Okay, pada 15 Mei, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Maknanya pada 15 Mei dia dapat duit. Duit masuk. So, debit bank kat situ. Okay. So, yang soalan kata, anda dikendaki merekod terbitan share ke dalam jenam, kemudian pindahkan catatan dari jenam ke ledger. Dia nak dua. Jenam se, ledger se. Jadi sebelum kita buat jenam dengan ledger tu, macam biasa kena cari dulu modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay. Setiap share keutamaan berapa, share biasa berapa. Sebab nilai dia tu kita nak masukkan dalam jenam dan ledger lagi. Okey, so kita tengok yang pertama. Mengira terbitan 6% share keutamaan dan share biasa. Okey, so yang pertama modal diterbitkan dan berbayar penuh 6% share keutamaan. Share keutamaan ni dia kena maklum dividen dia berapa depan. 6% lah. Baru sebut share keutamaan. Jadi macam tadi unit darab dengan harga satu share. So dia nak terbit share keutamaan 2 juta. So 2 juta unit darab harga dia satu share RM1. Darab RM RM1. So RM 2 juta. Okay, boleh 2 juta ni kita nak masuk lagi dalam jenam tu. Okay, satu lagi kira modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa. Okay, unit darab harga satu share. Unit share biasa nak terbit 3 juta. Jadi 3 juta unit. Darab harga satu share dia 5% ni. Darab RM 5%. Jadi RM RM1.500.000. Okay, boleh? So dua nilai ni kita nak masuk ni. 2 juta dengan RM1.500.000 dalam journal am. So buat macam tadi lah. Format macam tadi journal am. Okay. Merekod terbitan 6% share keutamaan dan share biasa dalam jenam. So format jenam kena ingat tarikh, butiran, sepatutnya folio satu lagi. Folio ruangan kecil pun tak apa. Folio, debit, kredit. So debit RM, kredit RM. Yang pertama merekod terbitan dulu. Ni kena buat sesal ni sebab dia ada dua share. So yang pertama merekod terbitan 6% share keutamaan. Penting tarikh bukan body. Dia nak terbit pada 2 Mei. Okay, jadi Mei 2. Ingat Mei 2 2017 atau Mei 2. So bila merekod terbitan yang pertama kena mohon dulu. So debit permohonan 6% share keutamaan. So ambil nilai yang kita dah kira 2 juta.
Okay, boleh? Nilai yang kita dah darab tadi. Kredit anjak ke dalam sikit. Kredit modal 6% share keutamaan. 2 juta juga. Letak belah kredit. So nota dia merekod terbitan 6% share keutamaan. Okay, boleh kat situ? Okay, kemudian Mei 2 lagi. Share biasa pula. Debit permohonan share biasa. Nampak sama je. Permohonan. Tukar nama share je. Debit permohonan share biasa. Ambil nilai yang kita dah kira tadi. RM1,500,000. Letak kat debit. Kredit modal juga. Cuma tukar modal share biasa. Letak dekat kredit RM1,500,000. So, nota keterangan sikit. Merekod terbitan share biasa. Okay. Saya rasa mudah je ni. Tak payah pun. Okay. Habis itu bahagian terbitan share. Kemudian kita dapat duit tadi. Bila berapa bulan? 15 Mei. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Maknanya duit masuk. Okay. So, Mei 15. Mei 15. Debit lah bank. Okay. Sekarang ni kita gabung. Kita gabung dua-dua ni. Bank dengan share keutamaan share biasa. So, debit bank. Okay. Duit masuk berapa nanti dulu. Okay, kita tengok kredit dulu. Kredit permohonan 6% share keutamaan. Tadi nilainya 2 juta. Kita ikut nilai kita kira tadi. Tulis kredit 2 juta. Dan kredit permohonan share biasa kita kira RM1,500,000. So berapa duit masuk? Tambahlah nilai dua-dua ni. Okay. 2 juta campur RM1,500,000. Maknanya duit masuk dalam bank sebanyak RM3,500,000. Okay, boleh eh? Nilai bank ni sebab apa dia banyak? Maknanya dia campur dua-dua permohonan ni. Okay, yang 6% share keutamaan dengan share biasa. Maknanya kita gabung sekali. Kita dah buat selesai lah. Okay. Kalau kita buat selesai, jadi macam Mei 15, bank 2 juta. Debit, kredit, permohonan 6% share keutamaan 2 juta. Tu kalau buat satu-satu. Dan Mei 15, debit bank RM1,500,000. Kredit, permohonan share biasa RM1,500,000. Tu kalau buat satu-satu. Jadi dia punya keterangan dia merekod penerimaan wang daripada terbitan 6% share keutamaan. Satu lagi merekod penerimaan wang daripada terbitan share biasa. Tu kalau kita pecah sesa lah. Okey, jadi buang masa lah situ. Kalau kita buat sesa, baik kita gabung terus. So, bila kita gabung, sekaligus je lah Mei 15, debit bank. So, kita campur je lah nilai yang kita dah kira tadi. RM3,500,000. So, kredit permohonan 6% share keutamaan 2 juta. Kredit permohonan share biasa RM1,500,000. So, nota pun kita gabung. Merekod penerimaan wang daripada terbitan 6% share keutamaan dan share biasa. Tutup kurungan. Okay, boleh faham situ? Okay, yang merekod penerimaan wang ni kita boleh gabung selalu. Direct lalu. Okay. So, ada nak tanya? Okay. Sama juga B, pindahkan catatan tadi ke ledger. Macam tadi lah kita buat. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, kita tengok yang ni dulu. Yang atas ni ya. Permohonan 6% share keutamaan. Okay, permohonan ni pada Mei 2 dia duduk sebelah debit. So letak belah kiri awak. Bila ledger ni maksudnya akaun yang berbentuk T. Macam huruf T, sebelah kiri debit orang panggil, sebelah kanan kredit. So kita tengok sekarang ni Mei 2, permohonan share keutamaan ni duduk sebelah debit. Sebanyak 2 juta. So masuk sini. Okay, akaun permohonan 6% share keutamaan, tengok sebelah debit tu. Mei 2, 2 juta. Butir dalam ni nama partner dia yang kredit tadi. Partner dia yang kredit ialah modal 6% share keutamaan. Okay, boleh? Ledger ni sebenarnya mudah je. Letak nama akaun tu, butir tu mesti nama partner dia, pasangan dia. Okay, lagi. Yang ni, Mei 15 ni. Nampak permohonan 6% share keutamaan dia duduk sebelah kredit ni. 2 juta sebelah kredit. So kita letaklah belah kanan kita belah kredit. Butir partner dia. Partner dia apa? Partner dia bank. So masuk sini. Okay, sini sebelah kredit. Mei 15. Ambil nilai dia. Nilai dia 2 juta. 2 juta lah. Butir nama partnernya ialah bank. Okay. Boleh situ?
Okay, kemudian kita buka pula akaun modal 6% share keutamaan. Pada Mei 2, kita nak buka akaun modal 6% share keutamaan. Kita tengok dia duduk sebelah kredit ni kan, 2 juta. So kita letaklah dia sebelah kredit, belah kanan kita. Okay. Nama dia akaun modal 6% share keutamaan. Butir dalam partner dia. Sesiapa partner debit dia? Permohonan 6% share keutamaan. Kita tengok sini. Nampak? Yang kedua ni, akaun modal 6% share keutamaan letak belah kredit. Tarikh dia Mei 2, 2 juta. Partner isi dalam ni partner dia tadi. Permohonan 6% share keutamaan. Okey. Siapa dah boleh tangkap lagi? Dah boleh tangkap, kabur lalu. Okey, kita tengok akaun permohonan share biasa. Setiap yang kita buka dalam jenayah ni semua kena post ke ledger. Okey, Mei 2 yang bawah permohonan share biasa ni. Okey, dia duduk sebelah debit RM1,500,000. Letak belah kiri kita. Butir nama partnernya. Modal share biasa. Kita nak terpindah kat sini. Yang ketiga akaun permohonan share biasa sebelah debit. Mei 2. Nilainya RM1,500,000. Butir nama partner dia. Modal share biasa. Ingat butir dalam nama partner dia. Pasangan dia. Okey, satu lagi. Yang ni, yang Mei 15 ni, sebelah kredit ni, permohonan share biasa, sebelah kredit RM1,500,000. Okay, kita ikut nilai dia, RM1,500,000. Butir, partner dia apa? Bank. Butir bank lah. Okay, tengok, dipindah. Kan permohonan share biasa. Sebelah kredit cikgu fokus belah kanan ni. Mei 15, nilainya RM1,500,000. Butir bank. Okay. Terus sekarang kita tengok pula yang keempat. Dah settle permohonan share biasa, kita nak settle akaun modal share biasa yang belah kredit ni. Mei 2 ni, modal share biasa. Ia duduk sebelah kredit RM1,500,000. So, bila kita buka, letak belah kanan kita. Akaun modal share biasa. Butir nama partner dia. Siapa partner debit dia? Permohonan share biasa. Kita tengok. Okay, akaun modal share biasa, sebelah kredit, belah kanan. Mei 2, RM1,500,000. Nampak butir dalam partner dia, nama partner dia. Permohonan share biasa. Okay, dan yang terakhir ialah akaun bank. Nampak bank ni? Okay, bank duduk sebelah debit, nilainya RM3,500,000. Dah butir nak tulis apa? Butirnya tulislah nama partnernya ni. Partnernya ada satu-satu ni kan? Letak belah debit ni. Itu tulis partner dia. Permohonan 6% share keutamaan 2 juta. Permohonan share biasa RM1,500,000. So, bila kita campur ni samalah nilainya. RM3,500,000. Okay, kita tengok bank dia duduk sebelah debit. Okay, ni akaun bank. So, Mei 15 saling sesa. Permohonan 6% share keutamaan 2 juta. Permohonan share biasa RM1,500,000. So, kalau kita tambah ni cukuplah macam nilai dia tadi. RM3,500,000. Okay, nak tanya sini. Okay, kalau tak faham tanya, jangan senyap je. Tak boleh sambung sikit lagi. Contoh 6. Nak habis dah ni. Okay, boleh cikgu. 6 Contoh 6 pun sama juga macam terbitan pertama, ni terbitan kedua. Nak tambahan modal je. Okay, berdasarkan contoh 5, lembaga pengarah syarikat merpati berhad, dia memerlukan modal tambahan. Jadi dia pun buatlah terbitan share kali kedua. Bila ada terbit share je, mesti kena kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Ingat dekat terbitan share tu. So dia nak terbit bila? Pada 3 Ogos. So tarikh dia lagi 3 Ogos lah. Ogos 3. Syarikat telah menerbitkan 1 juta unit, 8% share keutamaan pada harga RM1 se-share. Di sini boleh nampak dah. 8% share keutamaan masuk lalu dekat bawah ni. Modal diterbitkan dan berbayar penuh, 8% share keutamaan. Okey, 1 juta unit darab RM RM1. Dapatlah nombor 1 RM 1 juta. Okey, sir. Kemudian dia nak terbit 4 juta unit share biasa pada harga 5% se-share. So kita kira pula modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa. 4 juta unit darab 5%. So dapat RM 2 juta. Okay, boleh kat semua?
Tengok terbitan dia kira lalu. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. So nilai dia tu kita nak ambil lagi buat masuk dalam jenayah. RM sejuta, RM 2 juta. Okay, kemudian semua share telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan 17 Ogos. So duit kita terima lagi mesti Ogos 17. Debit bank. So kredit lah. Permohonan share keutamaan, permohonan share biasa. Okey. So anda dikendaki sama juga macam tadi merekodkan terbitan share ke dalam jenayah, pindahkan ke ledger. Cara yang sama je. Okay, so ni cikgu dah tunjuk tadi kita kira terdarab siap-siap. Ni sejuta, ni RM 2 juta. Okay, masuk dalam jenayah. Macam tadi kena ingat format tu. Tarikh, butiran, mesti ada folio, debit, kredit. RM. So sama, Ogos 3, merekod terbitan 8% share keutamaan. Okay, sambil buat ni sambil ingat tu. Yang pertama mesti mohon, debit permohonan. 8% share keutamaan, kita kira dah tadi sejuta. Ya, kita dah kira siap-siap ni. Ni sejuta. Masuk je nilai sejuta. Okay, sebelah debit sejuta. So kredit anjak dalam sikit, modal 8% share keutamaan. Ni tiru je. Dia tukar permohonan dengan modal je. Yang belakang ni tiru 8% share keutamaan. Letak belah kredit 1 juta. Nota merekod terbitan. Tiru lagi 8% share keutamaan. Okay, itu yang pertama. Kemudian kita nak rekod terbitan share biasa. Sama tarikh Ogos 3. Debit permohonan share biasa. Okay, ambil yang kita kira tadi. Ni 2 juta. Masukkan 2 juta. Okay, kredit, modal, tiru atas ni share biasa. Modal share biasa. Letak belah kredit 2 juta. Keterangan merekod terbitan, tiru share biasa. Yang tadi share keutamaan ni share biasa. Kemudian dikata pada Ogos 17, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh kan. So, duit masuk. Ogos 17 debit bank. So, nak tahu nilainya kita tambahlah nilai yang kita dah kira dua-dua ni. Sejuta tambah 2 juta tadi. So, dapatlah 3 juta. So, kredit permohonan 8% share keutamaan. Salin semula je. Ni yang Ogos 3 tadi kan ada debit. Sekarang kita nak kredit mula. So, kredit permohonan 8% share keutamaan 1 juta. Satu lagi kredit permohonan share biasa 2 juta. Nilai yang sama yang kita dah kira tadi. Masukkan. So, kalau kita tambah betul lah. Bank kita 3 juta. Merekod penerimaan wang daripada terbitan 8% share keutamaan dan share biasa. Okey, boleh situ belakang? Okay, nampak tak kesimpulan dia? Kita nak kena tahu debit apa, kredit apa je. Debit benda yang sama je. Debit permohonan, kredit modal. Kemudian duit masuk, debit bank. Kredit balik permohonan semula. Okay, pindah ke ledger macam tadi lah. Okay, yang pertama, akaun permohonan. 8% share keutamaan sebelah debit kan. Ogos 3 sejuta. Tersalin nilai dia. Butir je kita tukar. Butir je kita salin nama partner kita dalam. So partner dia siapa? Modal 8% share keutamaan. Kita tengok akaun permohonan ni. Okay, yang bawah ni. So Ogos 3 sejuta. Butir nama partner kredit dia. Modal 8% share keutamaan. Okay, ada sel lagi tak di mana sebelah ni? Ogos 17 ni. Permohonan 8% share keutamaan sebelah kredit 1 juta. Letak belah kredit. Ogos 17 1 juta kredit. Butir mesti partner debit dia iaitu bank. Okey, settle kat situ. Sekarang kita nak buka akaun modal 8% share keutamaan ni. Okey, yang ni Ogos 3 dia duduk belah kredit kan. Sebanyak 1 juta. So letak belah kredit belah kanan kita 1 juta. Ogos 3 butir partner debit dia. Permohonan 8% share keutamaan. Okey, tengok kat bawah ni. Betul tak? Okey, buka ledger, akaun modal 8% share keutamaan. Ogos 3 nilainya 1 juta. Butir je nama partner je. Permohonan 8% share keutamaan. Okay. Kemudian yang ketiga, akaun permohonan share biasa. Tengok ni, Ogos 3.
Sebelah debit 2 juta. Okey, nanti masuklah sebelah debit 2 juta. Butir partner dia. Okay, nampak dia masuk ni. Akaun permohonan share biasa. Mei 2. Okey, yang ni dia gabung tadi Yang Mei ni soalan hak sebelum tadi. Okey. Yang ni. Yang terbitan kali pertama. Ni. Terbitan kali pertama tadi. Ia ada dah dia kan. Saya masuk je lah. Okay. Nampak tak? Permohonan share biasa. RM1,500,000. Kemudian kali yang kedua. Kali yang kedua yang baru ni. 2 juta. Nampak ni dia gabung ni. Okay. Yang atas ni dia gabung yang tadi. Dia ambil yang tadi. Mei 2 tadi lah. RM1,500,000 modal share biasa. Mei 15 ni pun dia ambil yang tadi. Okay. RM1,500,000 bank So kita fokus yang bawah ni. Okay, Ogos 3 ni. Kita tengok sekejap. Permohonan share biasa Ogos 3. Okay, yang ni permohonan share biasa sebelah debit ni. Dia duduk sebelah debit 2 juta. Jadi kita masukkanlah 2 juta. Okay, yang ni. Permohonan share biasa sebelah debit 2 juta. So kita masuk kat sini. Ogos 3. Yang ni Ogos 3. 2 juta. Jadi butir dia modal share biasa. Okay, satu lagi permohonan share biasa yang Ogos 17 ni dia duduk sebelah kredit ni. Sebelah kredit 2 juta. So butir nama partnernya bank ni. So masuk sini. Ogos 17 2 juta butirnya bank. Okey, boleh. Yang atas ni yang tadi terbitan kali pertama. Okey, kita tengok pula akaun modal share biasa. Okay, akaun modal share biasa. Yang ni, Ogos 3 dia duduk sebelah kredit 2 juta. So masuk kat sini. Ni. Ogos 3 2 juta butir permohonan share biasa. Yang atas ni yang tadi. Kan soalan terbitan 1 kan dia nak keluarkan share biasa jadi kan. So, bila dibuka modal share biasa ni digabung lah. Sebab syarikat yang sama. So Mei 2 dah ada. Kemudian Ogos 3 satu lagi. Okay, soalan tadi Soalan tadi tak ada share keutamaan, share biasa je. Okay, dan yang terakhir ialah account bank. Okay, ni account bank. Dia duduk sebelah debit ni, Ogos 17. So butir nak tulis apa, saling belaka dua-dua butir yang ada belah kredit ni. Permohonan 8% share keutamaan RM1,000,000. Permohonan share biasa RM2 juta. Okay, masukkan dalam account bank. Okay, account bank. Okay, pada Ogos 17 permohonan 8% share keutamaan 1 juta. Permohonan share biasa 2 juta. Okay, ni yang tadi ni. Kita tengok yang tadi, Mei 15 tadi. Ni yang tadi Mei 15 tadi. Ya kedap salah tadi. Ni. Terbitan 1 tadi. Yang ni. Okey, yang ni. Okey, terbitan 1 Yang bank tu direkod balik tu. Okey, yang ni. Mei 15 ada 2 ni. Share keutamaan 2 juta, share biasa RM1,500,000. So, tengok dia masuk sini. Sekejap aku check balik. Ni 6%. Terbitan pertama ni berapa? Terbitan pertama 6%. Terbitan kedua 8%. Okey, jadi perasan tak? Perasan tak dekat sini ni? Dekat ledger ni. Okey. Yang sini adalah akaun permohonan 8% share keutamaan. Okey.
terbitan yang pertama tadi, dia nak terbit 6% share keutamaan. Jadi, maknanya akaun lain-lain lah tu sebab dia tak gabung kat sini. Sini dia hanya buat akaun permohonan 8% share keutamaan. Yang 6% yang kita dah buka tadi. Begitu juga dengan akaun modal 8% share keutamaan. Diri dia je. Yang tadi akaun modal 6% share keutamaan. Dia kadar dividen tu berbeza. So akaun lain-lain. So yang ni permohonan share biasa sebab apa dia gabung? Sebab dia sama je permohonan share biasa. Dia tidak ada kadar. Dia sama tu sebab dia gabung, perasan tak? Mei 5 dia masukkan terus dalam ledger ni. Mei 5 tadi modal share biasa dan Mei 15 dia bayar. Duit masuk tadi. Kemudian Ogos 3 modal share biasa dan Ogos 17 dapat duit. So kita gabungkan dalam satu akaun je. Okey. Boleh lah yang ni. Dia ada dua-dua ni, share biasa, share keutamaan. Okey, modal share biasa pun sama. Okay, sebab dia akaun yang sama. So dia gabung je lah. Mei 2 permohonan share biasa RM1,500,000 dan Ogos 3 permohonan share biasa RM2 juta. Okay, akaun bank pun sama. Akaun bank jadi dimasukkan, nampak tak? Mei 15 ni yang tadi. Permohonan 6% share keutamaan tadi. Dah ada 2 juta. Kemudian permohonan share biasa RM1,500,000. Okay, pada Ogos 17 permohonan 8% share keutamaan 1 juta. Permohonan share biasa 2 juta. Okay, so gabungkanlah dalam akaun bank ni. Okay. Ada nak tanya tak? Okay, so kita tengok gerak kerja individu 5.2 ni. So kita nak habis ni, kita nak stop kat sini ya. Okay, Encik Hasani ingin menubuhkan sebuah syarikat yang akan diberi nama Syarikat Hasani Berhad. Pengarah syarikat tersebut meminta bantuan anda untuk melengkapkan jenis modal share syarikat. Ingat tak lagi aku ajar ni? Okay, apa dia jenis modal share tu? Ada dua tadi? Share biasa. Share biasa dengan Share keutamaan. share keutamaan. Okey, bagus, pandai. Okey, ini case. Ni kalau rajin boleh buat ni. Tengok saya baca sikit. Case 1 Februari 2017. Syarikat Penaja Berhad telah menerbitkan share yang terdiri daripada, ni maknanya kita belajar buat sendirilah. Okey. Pay and share nama dia. Okay, kita andaikan sendiri kita nak terbitkan berapa unit 6% share keutamaan pada harga berapa. Kemudian berapa unit share biasa pada harga berapa. Ni dah maklum share biasa 5% se-share. Pada tarikh tutup permohonan 15 Februari semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Sebut macam tadilah. Okay, kira dulu modal share diterbitkan dan berbayar penuh. Kemudian masukkan dalam jenayam dan pindah ke ledger. So ni boleh buat lah ni. Okay, buat sendiri. Anda masuk nilai sendiri. Kemudian kira macam cikgu ajar tadi. Okay. So boleh cikgu masuk sel lagi ni. Yang ni. Maknanya hari Selasa ni kita nak masuk dividen je. Kadar equity pemilik. Equity pemilik dulu. Hari Selasa ni. Okay, ni yang terakhir lah standard pembelajaran. Murid boleh mengusulkan tindakan sekiranya modal diterbitkan tidak habis dilanggan atau terlebih langganan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey. Ini apa tindakan sekiranya modal kita terbit tadi tidak habis dilanggan ataupun terlebih langganan. Dia ada dua, satu tak habis, satu terlebih. Okey, so kita tengok. Pemohon yang ingin melanggan atau membeli share yang diterbitkan oleh sesebuah syarikat awam perlu membayar sepenuhnya harga terbitan semasa permohonan dibuat. So pelanggan kita kalau dia nak beli share kita, dia kena bayar penuh pada masa harga terbitan tadi. Kena bayar penuh harga terbitan semasa dibuat permohonan. Okay, sebelum tamat tempoh langganan, syarikat awam akan mempertimbangkan permohonan modal share yang akan diterima daripada pihak institusi pelaburan. Okay, so syarikat akan pertimbangkan permohonan tadi dan jika berlaku kurangan langganan, maknanya tak ramai orang yang melanggan, jadi kuranglah permohonan tu. Iaitu permohonan kurang daripada modal diterbitkan. Kita terbit modal lebih tapi yang mohon kurang, maka dia kata keputusannya
pihak penaja jamin. Siapa contoh pihak penaja jamin ni lah? Firma broker ke, bank saudagar, tabung amanah saham, agensi kewangan yang lain akan menanggung jumlah kurangan tersebut. Okay, boleh? Situasi yang pertama, kalau kurang langganan, iaitu permohonan kurang daripada modal yang kita terbitkan, maka pihak penaja jamin akan tanggung jumlah kurangan tu. Okay, pihak penaja jamin nama dia. Siapa pihak penaja jamin ni? Antara ni lah firma broker ke, bank saudagar ke, tabung amanah saham ataupun agensi kewangan yang lain. Tu kalau langganan kurang. Okay. Yang kedua, kalau berlaku lebihan langganan, tiba-tiba terlebih pula orang melanggang, iaitu permohonan melebihi modal diterbitkan. Okay, kita terbit RM1 juta, tapi RM1,500,000 orang pohong. Maka bayaran lebihan yang diterima akan dipulangkan semula kepada pemohon. Okay, nampak beza tu? Kalau kurang, penaja jamin bayar. Kalau lebih, kita pulangkan balik. Pulang baliklah duit tadi kepada pemohon. Okey, nampak dia buatlah kotak ni. Okey, permohonan share kurang dari langganan share, penaja jamin akan menanggung kurangan. Kalau permohonan share lebih daripada langganan share, wang lebihan dipulangkan semula. Kita tengok sikit contoh. Macam mana merekod kurangan. Ni kurang dulu lah, kurangan langganan. Okay, 1 Mac 2017, syarikat Melly Berhad menerbitkan 1 juta unit share biasa pada harga RM1 se-share kepada orang awam. Nampak di sini dia terbit apa? RM1. So, kira dulu RM1 darab RM1. Kita dapatlah terbitan dia RM1 juta. RM RM1 juga. Pada tarikh tutup permohonan 15 Mac, jumlah wang yang diterima RM800,000. Okay, RM800,000. Nampak tak? Kita nak terbit RM RM1 juta. Tapi kita hanya dapat duit sebanyak RM800,000 je. Maknanya ada kurang langganan kat sini. Okay. Sebab apa yang kurang? Tolaklah RM RM1 juta yang kita kira tadi. Tolak dengan duit RM800,000 yang kita terima. Maknanya ada RM200,000 yang kurang. Jadi duit RM200,000 yang kurang ni akan ditanggung oleh pihak penaja jamin pada 25 Mac 2017. Soalan, rekodkan terbitan share dalam jenam dan ledger. Okey. So yang pertama kita kira macam biasa, kira dulu modal diterbitkan dan berbayar penuh macam cikgu ajar tu, unit darab dengan harga se-share. So kita dapatlah RM RM1 juta. So, kita kira pula berapa yang kurang langganan. So modal diterbitkan, tolak wang diterima. RM1 juta tolak RM800,000. So kurang sebanyak RM200,000. So pindahkan dia ke jenam. Okay. Kita tengok merekod terbitan share biasa ke jenam. Tarikh butiran, folio, debit, kredit. Mesti ada folio. So yang pertama, Mac 1. Okay, soalan kata tadi Mac 1 kan. Mac 1 dia nak terbit. So debit permohonan share biasa. Nilai yang kita kira lah 1 juta tu. Kredit modal share biasa 1 juta juga. Okay, keterangan dia merekod terbitan share biasa. Okay. Kemudian dia khabar pada Mac 15. Kita terima duit RM800,000. So kita rekod RM800,000 je lah. So Mac 15, duit masuk debit bank RM800,000. Kredit lah permohonan share biasa RM800,000. Keterangan merekod penerimaan wang daripada terbitan share biasa. Okey. So bezanya yang ketiga ni lah. Okay, ada kurang lagi duit 200. So yang 200 tu akan dibayar oleh pihak penaja jamin. Maknanya duit tetap akan masuk kepada syarikat. Jadi debit bank. Bila penaja jamin nak bayar, dia kata pada 25 Mac. So sini Mac 25. Okay, Mac 25. Duit tetap akan masuk ke syarikat kita. So debit bank RM200,000. Kredit lah permohonan share biasa. Dia sama je macam Mac 15 ni. Debit kredit dia. Okay, sama macam Mac 15. Cuma yang bezanya keterangan nota dia.
Okey, Mac 25 duit tetap masuk debit bank 200,000. Kreditlah permohonan share biasa 200,000. Bezanya keterangan je. Merekod penerimaan wang kurangan langganan. Okey, boleh kat situ walaupun kurang tapi kita tetap dapat duit daripada pihak penaja jamin. Mana duit tetap akan masuk. Debit bank 200,000. Kreditlah permohonan share biasa 200,000. Okey, pindah ke ledger sama je. Okay, tengok akaun permohonan share biasa sebelah debit Mas 1 sejuta. Butir je nama partnernya, modal share biasa. So tengok. Dekat ledger akaun permohonan share biasa Mas 1 sejuta, butir nama partnernya, modal share biasa. Okay, satu lagi pada Mac 15 sebelah kredit pula ni. Permohonan share biasa sebelah kredit 800,000. So letak belah kanan belah kredit Mac 15 800,000 butir nama partner dia bank. Ya, ada lagi Mac 25 permohonan share biasa sebelah kredit juga 200,000. So letak sini Mac 25 200,000 so butir partnernya bank. Okey, boleh So bila kita campur dia akan imbang lah sejuta. Okey, settle akaun permohonan share biasa. Sekarang kita buka akaun modal share biasa pula. Okay, akaun modal share biasa ni sebelah kredit. Kan, Mas 1 sejuta. Okay, tengok. Kita pindah ke akaun modal share biasa. Sebelah kredit, Mas 1 sejuta. Butir nama partner debit dia tadi. Permohonan share biasa. Okay, dan satu lagi. Akaun bank akaun bank. Akaun bank ada dua ni. So kita gabung je lah. Kita gabung Mac 15 bank sebelah debit 800,000. Butir nama partner dia. Permohonan share biasa. Satu lagi Mac 25 200,000 sebelah debit juga. Sebutir nama partnernya lah. Permohonan share biasa. Tengok kita pindah ke ledger. Okey yang ni. Akaun bank Mac 15 800,000 butir nama partner. Ingat partner dia. Permohonan share biasa. Mac 25 200,000. Butir nama partner juga. Permohonan share biasa. Tengok warna pink ni. Wang kurangan langganan ditanggung oleh pihak penaja jamin. Yang 200,000 ni lah. So tak payah tulis pun ni. Yang warna purple ni. Warna pink ni. Dia cuma nak maklum kat kita. Yang 200,000 ni sebenarnya yang telah ditanggung oleh pihak penaja jamin. Okey, boleh lah. Kalau kurang langganan, dia sama je. Debit, bank, kredit, permohonan, share biasa. Kalau share biasa lah. Okey, satu lagi. Yang ni yang terakhir, merekod kalau lebihan pula. Tadi kurang kan, sekarang terlebih. So, kita nak pulang kepada pemohon. Okey, pada 30 Jun 2017, syarikat Flyway Berhad telah menerbitkan 1 juta unit share biasa pada harga RM1 se-share kepada orang awam. So, kita tengok terbit ni, kita boleh kira lalu. Okay, boleh kira lalu jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh. 1 juta unit darab RM RM1. So nilainya RM sejuta. Okay, boleh kira lalu siap-siap. Pada tarikh tutup permohonan 17 Julai, jumlah wang yang diterima ialah RM RM1,200,000. So nampak kat sini? RM1,200,000. So berapa yang lebih? Tolaklah wang diterima, tolak modal diterbitkan. Kita terima RM RM1,200,000, yang kita nak terbit RM sejuta. Maknanya ada RM RM200,000. So, wang lebihan berjumlah RM RM200,000 tersebut, kita pulangkan semula kepada pemohon yang tidak berjaya pada tarikh yang sama. Tarikh yang sama ni tarikh 17 Julai lah. Okay, rekodkan terbitan share ke dalam jenam, kemudian pindahkan catatan ke ledger. Tunjukkan lebihan langganan dipulangkan kepada orang awam. Dia tunjuk. Mana kita tahulah debit apa, kredit apa. Okay. So yang pertama yang tadi cikgu kata tadi kena kira dulu tu. 1 juta unit dapat RM1 dapatlah RM sejuta. Lepas tu lebihan dia RM200. Tengok nota sikit. Jika ada lebihan langganan, wang akan dipulangkan kepada pemohon yang tidak berjaya. Okey, so macam mana nak masuk ke dalam jenam? Sama je macam kita belajar sebelum ni. Yang pertama, debit permohonan, kredit modal. Kita tengok tarikh bila dia kata. Jun 30 Jun 30 yang dia nak mohon tu.
So sini Jun 30 jugalah. 2017 Jun 30. Debit permohonan share biasa. Ni nilai kita kira dia. Dah kita darab unit ni. RM1. Nilai yang ni RM1 darab RM1 ni. RM1 debit. Kredit modal share biasa RM1 juga. Keterangan merekod terbitan share biasa. Okey, 1. Kemudian kita rekod pula duit yang kita terima. Kita terima 17 Julai sebanyak RM1,200,000. So duit masuk lah ni. Okay, debit bank Julai 17 debit bank ikut nilai dia RM1,200,000. Kredit permohonan share biasa RM1,200,000. Okay, merekod penerimaan wang daripada terbitan share biasa. Kemudian dia kata pada tarikh yang sama dia nak pulang balik. So Julai 17 jugalah. Bila pulang balik, duit keluar, mana dia terbalik. Ledger ni akan terbalik daripada Julai 17. Yang hak asal ni. Hak asal duit masuk dia kan. Debit bank, kredit permohonan share biasa. So, bila kita nak pulang, debit permohonan share biasa, kredit lah bank. Okay, duit akan keluar lah. So bank kredit, debit permohonan share biasa. Nilainya tadi terlebih RM200,000. So debit permohonan share biasa RM200,000. Kredit lah bank RM200,000. Keterangan merekod bayaran balik kepada pelanggan. Okay, boleh dia terbalik je. Daripada debit bank kredit permohonan ni. So bila dia nak pulang, debit permohonan kredit bank. Okay, pindah ke ledger sama tak macam kita belajar tadi lah. Akaun permohonan share biasa debit. Saya letak sebelah debit. Jun 30 nilai dia RM1,000,000. Butir nama partnernya. Ingat partnernya modal share biasa. Okay, 1. Tengok pada 17 Julai ada lagi permohonan share biasa sebelah kredit ni. Letak belah kredit pula. Okay, tengok belah kredit ni. Ledger belah kredit. Julai 17. RM1,200,000 butir nama partnernya bank. Okay, pada Julai 17 hak bawah tu permohonan share biasa sebelah debit pula. So letak Julai 17 nilainya RM200,000 butir partnernya bank. Okay, kiralah nilainya dia mesti seimbang. Sama RM1,200,000. Okay, boleh Sepatutnya tak ada masalah dalam ledger ni. Okay, buka pula akaun modal share biasa. Jun 30 hidup belah kredit. So letaklah sebelah kredit. Akaun modal share biasa Jun 30 RM1,000,000. Butir nama partner dia. Partner yang debit dia tadi. Permohonan share biasa. Okay, last kali akaun bank. Kita tengok akaun bank ada dua ni. Julai 17 dia debit. RM1,200,000. Letak belah debit. Okay, akaun bank Julai 17. RM1,200,000. Butir partner dia lah. Permohonan share biasa. Dan satu lagi ia duduk sebelah kredit ni. Bank kredit. Letaklah sebelah kredit. Julai 17 RM200,000. So butir nama partnernya. Permohonan share biasa. Kita tengok. Julai 17 RM200,000 butir permohonan share biasa. So biarkan dia begini je. Okay, akaun bank ni tak payah tutup. Biarkan begini sahaja. Okay, ada nak tanya? So minggu depan insyaAllah, minggu depan hari Selasa lah. Selasa kita pukul 1:30, 2:30 kan. So kita masuk dululah 1:30, 2:30. Maknanya kita solat selepas 2:30 lah. Okay, so kita akan masuk 5.3 equity pemilik syarikat berhak menurut share. Jadi tolong baca dululah. Okay, ada nak tanya apa-apa? Ada soalan tak? Okay. Cikgu tak pasti ni. Senyap ni maknanya faham ke tak faham? Okay. Tak ada orang tanya ni? Ada cikgu. Ada cikgu. Fahamlah ke? Okay. So kalau tak ada, kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.